Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat datang ke TVET Expo and Summit 2021 TES 2021. Saya Farhan Mukhalil, moderator anda. Jadi apa khabar semua? Dah makan belum? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah makan dah. Okay, kepada penonton yang belum makan tu tak apa, saya talin teman sebab kali ini saya akan menjadi moderator bagi perkongsian cerita ikon TVET yang berjaya. Baik, pada hari ini kita ada dalam lebih kurang 8 orang, 8 ikon yang bakal menceritakan kisah dan pengalaman mereka dalam perjalanan hidup mereka sepanjang berada dalam industri TVET, sejak berada di institusi TVET, dan kini kalau lihat semua profil-profil masing-masing sudah pun berada dalam industri TVET dan pelbagai jenis jawatan mengikut bidang kepakaran masing-masing. Jadi sekarang kita sudah pun dah second half bagi sesi TES 2021. Tadi pada pagi kita sudah ada penama forum dan juga roundtable discussion. Dan kini pada second half kita akan kena lebih semangat lagi. Para penonton juga masih setia bersama kami. Jadi kita akan teruslah bagi perkongsian cerita ikon TVET berjaya. Sebelum tu saya nak maklumkanlah kepada semua para penonton hadirin sekalian yang daripada pelajar-pelajar lepasan SPM terutamanya, TVET merupakan pilihan pendidikan pertama anda seterusnya. Jadi pada ini kami menampilkan barisan-barisan ikon-ikon yang berjaya untuk seboleh-bolehnya dapat menginspirasikan adik-adik semua untuk memilih TVET sebagai pendidikan pilihan anda. Baik, jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya nak mulakan kita punya perkongsian kita daripada Encik Myo, boleh? Kita mulakan dengan Encik Myo dulu. Dapat Encik Myo sentiasa bersedia di situ. Baik, saya perkongsian kita, ruang kita dalam kurang 8 hingga 10 minit untuk Encik Myo ceritakan bagaimana Encik Myo berada di institusi dulu dan kemudian kini berada dalam industri TVET. Okey, boleh mula Encik Myo. Saya silakan. Bila? Baik, terima kasih Tuan Moderator. Assalamualaikum semua. Semoga sihat-sihat belaka, stay safe, COVID kita jaga kita. Baik, saya diberi tajuk untuk kita share lah pengalaman saya lah. Jadi saya beritahu dulu nama penuh saya Myo Muhammad Faris bin Myo Muhammad Syarifuddin. Umur baru dalam 27 tahun ni. Saya juga kalau kita tengok pada background tadi saya start daripada Uni KL MIMET. Saya ambil program ijazah. Oh, mute Termute so tadi. boleh saya cakap Oh, okey, boleh. Baik, terima kasih. Jadi saya ceritakan pengalaman saya belajar start bermula daripada Uni KL MIMET. Uni KL MIMET ni dia buka untuk program teknologi engineer. Untuk teknologi engineer, dia lain daripada pure electrical. Jadi banyaklah waktu saya study tu memang banyaklah orang argue. Macam kata, kenapa tak ambil pure, kenapa tak ambil yang orang kata betul-betul electrical. Saya untuk maklumat semua, jurusan saya electrical dan elektronik marine. Dan alhamdulillah lah yang saya kerja sekarang pun still lagi ikut apa yang saya study. Jadi lepas saya habis belajar, alhamdulillah saya dapat tawaran daripada program peneraju skill Electrotechnical Officer. Di mana Yayasan Peneraju fully sponsor training apa semua. Jadi dia hantarnya saya training ke Pelomo. Bukan itu je lah, lepas dia hantar training ke Pelomo untuk buat modular course. Sebab saya boleh kata kerja saya ni electrician dalam bidang perkapalan ataupun jurutera elektrik dalam perkapalan. Jadi bila nak kerja dengan perkapalan ni kita ada STCW yang kita nak ikut standard international. Maksudnya kalau kita biasa-biasa setakat boleh tukar lampu dekat rumah tu, itu tidak mengikut standard international lah. Jadi implement
electrical ni banyak dekat apply dekat dalam perkapalan lah. Ada berbeza juga elektrik kapal dengan elektrik darat ni. Jadi lepas tu habisnya dia provide training dekat Politeknik Nkoma yang organize semua bagi SMC Seafarer Management System. Itu untuk pengalaman belajar saya lah. Jadi waktu mula-mula tu kalau kita tak nampak lagi waktu zaman belajar tu, tak nampak lagi ke mana hala tuju sebenarnya. Belajar macam ni, tambah ada pula orang compare, kau tak patut belajar tu, kau patut belajar ni. Memang it's a big issue lah for me. Dengan kita jumpa orang yang pengalaman cakap macam tu. Tapi alhamdulillah lah, saya dekat dalam bidang electrical ni kita boleh kata one of the point lah dalam TVET tu. Dan saya alhamdulillah still survive okay, kerja okay apa semua. Itu untuk pengalaman belajar saya lah. Jadi saya cerita juga pengalaman bekerja saya. Jadi adik-adik mungkin dengar banyak cerita pengalaman bekerja daripada abang-abang, akak ataupun jiran sebelah rumah, macam mana pengalaman kerja tengok berjaya nak ikut macam dia kan. Lain orang lain rezekinya adik. Jadi saya cerita pula macam mana pengalaman bekerja saya dan rezeki saya. Jadi pengalaman bekerja saya start daripada saya start training tu saya diberi jawatan sebagai cadet. Cadet ni kalau kerja di kapal kita paling kuli lah, sebab kita kalau kita nak bekerja ni kita kena start mula daripada bawah sebab kita tak tahu apa-apa. Mungkinlah saya belajar kalau ceritakan jurusan saya ijazah lah. Jadi ijazah should be boleh buat semua benda. No, tak. Saya naik-naik tu memang saya kosong lah. And then ramai jugalah orang kata, bila saya tak reti buat kerja tu, kau ada ijazah kan. So kat sini saya nak cerita ijazah tu bukan orang kata standard ukuran yang kau boleh buat kerja ataupun tidak lah. Jadi lepas saya sebagai cadet tu macam-macam latihan. Dia ada bagi, kalau kerja kapal ni dia ada bahagian kelasi, dia ada bahagian enjin, dia ada pegawai. Jadi saya merasalah semua tu. Dari mula di dapur, di galley lah kita panggil. Kalau istilah kapalnya dapur tu kita panggil galley. Mula daripada potong bawang, saya belajar. Potong bawang, kupas buah apa semua. Memang saya buat semua benda tu. Lepas tu kalau dekat bahagian enjin, cuci minyak, cuci pam taik, memang saya buat semua tu dalam masa 3 bulan lah. Alhamdulillah training tu sekejap 3 bulan. Lepas tu bahagian deck ataupun kelasi, mana kita ikat tali apa semua tu memang dia ajar lah. Dan untuk pegawai juga saya ada merasalah macam mana pengalaman untuk betulkan rut kapal semasa dalam perjalanan. Boleh lebih kurang macam bawa lah, tapi takat tukar arah je lah. Jadi lepas dah training selama 3 bulan, lupa saya nak beritahu. Kami waktu tu saya training dengan 20 orang peserta sekali dengan saya. Kami training di kapal Jabatan Laut, kira kapal yang paling berteknologi tinggi lah dekat milik Kerajaan Malaysia, iaitu MV Polaris. Dilengkapi oleh dynamic positioning kelas 2. Maksudnya paling berteknologi tinggi lah buat masa ni. Kita buat projek sampai kita pun ada terlibat dengan projek dengan Angkatan Tentera Udara. Tu rahsia tu kot. Dia tak apalah. Lepas itu kami diberi training untuk modular course. Banyak training sebenarnya bagi. Kalau nak jadi pelaut macam saya dan kawan-kawan ni, banyak training yang diperlukan. Salah satunya macam survival dekat laut macam mana, cara nak bawa boat macam mana, and then safety macam mana, enclosed space punya safety macam mana. Enclosed space tu makna kawasan yang tertutup lah. Sebab kalau kita masuk kawasan yang tertutup tu kita tak tahu dalam tu ada gas ke apa. Memang kerja ni memang risiko, jadi that's why they provide training yang orang kata very serious lah training ni untuk kita. So kita tak mati lah time bekerja. Kita nak elak semua nanti insiden atau accident. Okay, lepas dia provide training tu, okay,
bila saya masuk ke industri perkapalan ni, baru saya nampak, baru terbuka mata saya. Waktu saya belajar tu saya hanya fikirkan macam saya degree, mungkin saya ada degree, okey gaji saya macam ni, kerja saya bagus. No, tidak. Bila saya masuk dalam industri tu barulah saya nampak macam oh ni ada peluang ni. And satu benda yang saya respect lah dengan orang kata peneraju di program ni, sebenarnya dia mengikut keadaan semasa. Sekarang ni permasalahan kita ni, kebanyakan ni orang yang bekerja di negara kita dalam bidang perkapalan ni orang luar. Jadi first kali company yang saya naik, saya jadi junior electrician lah dengan Bumi Armada di Labuan, projek ada di Labuan. Nama kapal dia Armada Firman. Itu adalah kapal nak kata pertama, tak kapal kedua saya lah. Kapal pertama saya MV Polaris. Jadi kapal kedua saya Armada Firman, Bumi Armada di Labuan. Jadi bila saya tengok ETO rank ETO ni kira ketua jurutera elektrik kat atas kapal lah. Electro Technical Officer. Jadi first kali saya tengok, saya memang berhadapan dengan orang Myanmar. Orang Myanmar ni dia cakap orang putih dia lain sikit. Memang susah sikit nak faham. Lepas tu ada chief engineer dia orang Thailand. Orang Thailand kalau cakap nama saya Mio Jadi kalaunya Mio ni kalau orang Thailand sebut Miao jadinya. Habislah saya kena bahan lah dengan kru-kru kapal lain. Miao. Itulah, jadi dekat situ susah. Satu nak berkomunikate dengan orang susah. Tapi apa-apa pun kita bahagian teknikal ni, kita banyaknya main dengan term. Jadi kita tak perlu explain banyak pun. Kita cakap je term tu orang tu faham. Alhamdulillah kat situ lah. Jadi selepas dengan Bumi Armada, saya masih jadi junior electrician. Mencabar jadi junior electrician ni. Tapi kapal Armada Firman tu, saya untuk pengalaman saya ni, saya banyak main dengan offshore fleet lah. Offshore vessel, maksudnya saya main kapal-kapal yang terlibat dengan operasi offshore macam korek minyak, bawa barang untuk platform, macam tu je lah. Kalau bahagian perkapalan sebenarnya banyak dia ada. Kalau macam yang kat luar, macam terjadi sebelum ni, baru ni dekat terusan Suez, Evergreen apa nama tak ingat. Yang tu kapal bulk carrier, yang mana dia bawa kontainer yang korang beli Shopee daripada China, daripada overseas tu, kapal tu lah dia akan hantar ke Malaysia. Dia ada tanker yang mana bawa chemical, bawa minyak dan sebagainya lah. Banyak jenis kapal sebenarnya. Bila saya bekerja tu, saya jumpa satu kapal, mula boleh ni. Tapi bila saya cuba lagi naik ke company yang lain, dan memang kapal ni berbagai-bagai lah. Banyak lagi yang kena belajar sebenarnya. Lepas saya kerja boleh kata lompat-lompat lah. Maksudnya saya tak stay pada satu company. Ada saya kerja di Bumi Armada, di Pristine Offshore, di Alam Maritim. Lompat-lompat mencari environment yang lain, dan kita cari cabaran lah untuk dalam career kita ni. Jadi sebabkan benda berapa kapal lah? Lompat-lompat kapal lah. Ya, lompat-lompat kapal, lompat-lompat company. Tapi waktu saya kerja, ada satu company tu saya kerja dengan Bumi Armada jugalah. Saya ada sampai satu kontrak tu saya lompat sampai 8 biji kapal. Dahsyat. Disebabkan kita kan orang kata adanya orang lain, orang yang daripada Myanmar, ada orang daripada Thailand, ada orang daripada Filipina. Turn out to be chief engineer tu dia faham apa yang saya cakap je lah. Nak compare dengan yang lain tu, itu dia kata jom ikut dia tu. Banyak job lagi lah, letih sikit lah kat situ. Jadi bila saya dah masuk dalam industri ni, baru saya nampak demand untuk TVET ni sebenarnya tinggi. Kenapa orang Malaysia kita kurang dengan TVET ni? Jadi saya macam tanya-tanya. Ini lepas saya dah nampak peluang macam tu, saya banyak tarik kawan-kawan, geng, jomlah kita masuk bahagian perkapalan. Banyak sebenarnya job untuk orang kita, kenapa kita nak bagi kat orang luar? Ini saya tanya kenapa bagi kat orang luar? Dia kata memang kita punya rakyat Malaysia memang kita tak ada spesialis tu, tak ada cert lah apa semua. So kat sini saya nampak kat mana kurang dia lah. Tapi saya still lagi lah mengajak kawan-kawan untuk join sekali dengan saya dalam bidang perkapalan ni. So kalau macam sekarang kita ada audience adik-adik semua kan. Jadi saya pun mengajak lah untuk join jugalah perkapalan dalam promote bahagian perkapalan kita ni.
sebenarnya banyak demand, kerja pun okey, alhamdulillah. Jadi dia bila kata maksud TVET sendiri pun apa dia, Technical and Vocational Education Training Centres, education training, sorry. Maksudnya okey macam ni kita belajar, kenapa kita belajar? Kita belajar sebab kita nak kerja. One of the reason ialah kita nak kerja. So why not kita ikut guideline yang paling mudah untuk kita kerja. Jadi bila kita balik pada ada talk tadi pagi tadi ke mana hala tuju, TVET ni adalah pilihan yang betul ke? Kalau itulah soalan yang adik fikir, ibu-ibu bapanya. Adalah pilihan yang tepat, maafkan saya. Adakah pilihan yang tepat? Yes. Kalau bagi saya, yes. Itu pilihan yang tepat. Kalau saya diberi peluang untuk balik masa, sebab saya dah dalam industri ni dalam 4 tahun, tak lama pun, baru 4 tahun. Memang saya akan patah balik masa, masa saya akan jumpa balik saya tu, saya ketuk kepala saya. Okay, bagus kau buat keputusan yang bagus lah. Okay. Alright. Ada apa lagi Cik Mio? Kita itulah, kita masih ada tunggu lagi. Sebab kita tengok apa Cik Mio punya cerita ni, daripada mulanya dia tak tahu hala tujunya apa dia kan. Tiba-tiba masih lagi clueless dekat MIMET tu. Sebab MIMET saya rapat juga ramai kawan saya, sebab saya pun dulu saya duduk Tanjung. Saya orang Tanjung. Jadi saya tahulah MIMET tu di mana kan. Jadi daripada hala tuju dia tak tahu ke mana. Kemudian sekarang tengok lompat-lompat, walaupun dah baru 4 tahun, berapa banyak kapal lah dia masuk kan. Jadi kita nampak betapanya industri yang mungkin tak famous, orang ramai tak tahu, industri perkapalan ni orang tak apa nak aware kan, lagi-lagi rakyat Malaysia ni. Jadi saya rasa itulah, daripada adik semua mungkin boleh apply lah. Kalau yang baru lepas nak ambil SPM tu, kalau nak apply UPU, boleh try tengok apa-apa industri perkapalan UniKL. Saya yakin dengan banyak-banyak job tu, insyaAllah masuk tu. Jadi itulah perkara yang penting juga kan. Jadi Encik Mio, kita hold dulu sementara. Mungkin kalau ada masa lagi kita boleh sambung ya Encik Mio. Banyak sangat kalau nak cerita tu kalau kita bagi ruang memang perkara yang boleh ceritakan. Tapi kita nak juga beri alalan kepada ikon-ikon lain. Kita tengok tadi Encik Mio dari bidang electrician untuk perkapalan. Baik, sekarang kita juga lebih kurang dia punya dalam industri TVET juga, tapi berbeza dari segi kepakarannya. Saya nak bertanyakan pula kepada Encik Musalman. Saya tengok jawatan dia adalah Resource Manager bagi MK Maju Furniture and MK Skills. Jadi ini bidang furniture pula. Baik, jadi saya bagi ruang pula kepada Encik Musalman untuk berceritakan pengalaman. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum semua, ikon-ikon TVET. Hari ni saya Musalman bin Kamal daripada Dungun, Terengganu, nak berkongsi sikit pengalaman saya lah. Saya bermula daripada tahun 2012 di TTITC, Terengganu Timber Industry Training Center, dalam bidang pembuat perabot. Okay, jadi pada mulanya saya masuk ni, ramai yang orang cakap bidang kayu ni, bidang perabot ni boleh menjamin masa depan ke, bidang kemahiran ni boleh menjamin masa depan ke. Tapi bagi saya, kalau kita berusaha, insyaAllah semua itu ada. Okay, jadi saya bermula pada tahun 2012 di TTITC dalam bidang perabot, mengambil CJSKM tahap 1 dan 2. Okay. Dan macam-macam saya belajar kat situ, dan saya sambung pula di ILP Kota Baru juga dalam bidang kemahiran dan bidang TVET. Okay. Dan pada tahun 2013 saya terpilih untuk mewakili Malaysia dalam bidang pertandingan kemahiran di peringkat Malaysia. Dan saya dapat menjuarai pertandingan dan terpilih untuk wakil Malaysia dalam pertandingan kemahiran peringkat Asia di Vietnam.
Dan bagi saya bidang kemahiran ni sangat-sangat membantu saya lah. Okay. Jadi daripada pertandingan tu saya dapat offer bekerja di TTITC, di tempat di college yang saya masuk pada mula tu. Okay, sebagai pekerja pembuat perabot di situ. Okay. Dan pada tahun 2016 tu juga saya start membuat bisnes kabinet, contoh macam kabinet dapur, furniture lah. Semua furniture saya buat untuk interior ni. Okay. Dan pada tahun tu juga saya terpilih untuk mengajar di TTITC tu. Jadi seorang tenaga pengajar di pusat latihan di TTITC. Dan saya mengajar di situ lebih kurang 3 tahun. Sampai ke saya ambil keputusan untuk berhenti kerja mengajar dan buat bisnes sendirilah. Buat bisnes dalam bidang perabot ni, dalam pelbagai jenis perabot lah saya buat. Yang berkaitan kayu tu semuanya saya buat. Macam tu. Okay. Pada tahun 2019-2020 saya start buka satu lagi cawangan saya, iaitu MK Skill Resources, pun di negeri Terengganu jugalah. Dua-dua tu semua di negeri Terengganu. Jadi apa yang saya nak cakap kat sini, bidang kemahiran ni bukan pilihan yang kedua. Dia sangat-sangat bagus. Sangat-sangat membantu. Bukan bidang kayu saja, macam-macam bidang. Semua bidang kemahiran ni dia boleh memberi pendapatan yang lumayan. Okey, dan bidang lain pada kayu pun samalah. Pendapatan dia sangat-sangat lumayan. Kalau dalam bidang perabot ni sebulan tu saya boleh buat sale yang sangat besar lah. Okey. Sebab bagi saya, kalau contoh macam saya bukan seorang yang masa sekolah tu bukan seorang yang pandai lah. Bukan seorang yang pandai, yang bijak, yang duduk kelas depan. Seorang yang duduk kelas belakang je, rasa macam kerja pun macam kerja biasa-biasa je. Jadi saya sendiri pun tak sangka saya boleh jadi seorang tenaga pengajar. Daripada sekolah dulu saya memang, bagi saya nampak masa depan saya tu kurang baik lah. Okay. Bila saya menceburi bidang kemahiran ni, ditawarkan sebagai pekerja mahir, ditawarkan sebagai pengajar pusat latihan, dan saya selalu dapat jemputan untuk memberi taklimat ataupun mengajar di pusat-pusat kemahiran yang berkaitan lah, yang dalam bidang yang sama dengan saya lah. Okay, bagi saya lah, benda ni dia kerajaan sendiri pun kena pandang benda ni lebih lagi. Okay. Kalau contoh macam sukan tu kita boleh tekankan lagi banyak. Kalau contoh dalam bidang kemahiran ni pun dia kena tekankan lagi banyak. Kena lebihkan lagi. Contoh macam saya pernah pergi ke Taiwan untuk pertandingan. Okay. Di Taiwan, universiti dia pun ada bidang perkayuan. Contoh macam dekat Malaysia, biasanya dia pusat latihan kemahiran saja yang ada bidang-bidang kayu. Kalau dekat sana, universiti dia pun sendiri ada bidang-bidang kemahiran daripada universiti. Sebab saya pergi bertanding tu, di universiti tu ada kos bahagian kayu ni. Jadi benda tu bukanlah satu benda yang bagi saya bukan, kalau setengah orang pandang benda tu, bidang kemahiran ni benda yang orang yang kurang dalam bidang akademik. Tapi bagi saya bidang kemahiran ni sama je macam bidang akademik. Tak ada beza pun.
Kadang-kadang ramai je yang toke-toke kita ni, bos-bos besar ni, daripada bila kita tanya dia dulu study dekat mana, belajar dekat mana, biasanya marah, ILP macam tu je. Jadi benda tu kita kena pandang lebih baik benda tu lah. Okay. Saya rasa tu sajalah daripada saya. Okey. Mantap, terbaik Encik Musliman. Itulah, Mhm. kita di Malaysia ni kita anggap jadi doktor, jadi lawyer, oh itu laga kan. Tapi sebenarnya bidang kemahiran ni lah yang benar-benar macam tadi kita tengok Encik Mio, kadang tengok Encik Salman memberi pendapatan yang lumayan sebenarnya. Lebih lagi daripada, mungkin lebih banyak lagi daripada apa grade-grade di luar sana kan. Kita sebab kita rasa kita terlalu memandang title universiti tu terlampau tinggi kan, sampai kita tak merasakan yang pusat latihan, pusat apa maktab dan sebagainya itu kata apa tak memberikan apa masa depan cerah kononnya. Ini Cik Musliman telah tunjukkan bahawa perkara persepsi tersebut memang tak perlu ada dalam Malaysia, dan kerajaan sendiri pun perlu tekankanlah lebih lagi industri kemahiran ni di Malaysia. Macam saudara cakap, dekat universiti di luar sana pun ada apa universiti yang ada bidang perkayuan, tapi Malaysia kita masih lagi mungkin tak berapa nampak lagi kepentingan industri tersebut. Baik, terima kasih Encik Musliman atas perkongsian tersebut. Saya nak teruskan pula kepada kita punya ikon yang ketiga. Beliau merupakan pengurus projek bagi Akademi Binaan Malaysia. Seorang projek manager. Saya serahkan kepada Puan Aisyah Osman untuk sedikit membincangkan apakah pengalaman beliau sehingga mendapat kini menjadi seorang pengurus projek. Silakan Puan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak ini kerana sudi menjemput kami untuk program pada hari ini. Sebelum tu saya nak bagi satu pembetulan je. Sebenarnya saya bukanlah pengurus projek Akademi Binaan Malaysia. Saya adalah pengurus projek Anas Resources. Akademi Binaan Malaysia tu adalah tempat saya menjalani latihan electrical. Okey, maklum. Okey. Saya Aisyah binti Uthman, berasal daripada Kuching, Sarawak. Saya menyertai program TVET iaitu program skill Chargeman L1 pada 2017, di mana saya rasa sangat bertuah dan terharu kerana terpilih untuk mengikuti program tersebut, di mana sebelum ini saya banyak menghantar permohonan untuk menyertai apa-apa program yang berkaitan dengan elektrik, tetapi tidak diterima dan tidak berjaya. Alhamdulillah, untuk tahun 2017 saya diterima. Sepanjang saya menjalani latihan, saya banyak dibantu oleh pihak YPPB iaitu Yayasan Pendidikan Peneraju Bumi Putra untuk membiayai kos yuran khusus dan diberi peralatan chargeman secara percuma. Untuk meningkatkan keyakinan diri, kami juga didedahkan dengan program motivasi agar sentiasa bersemangat dan fokus dalam menjalani latihan. Kami juga diberi kelas tambahan sebelum menduduki ujian, dan saya rasa banyak lagi bantuan yang diberikan semasa kami menjalani program ni lah. Okey, sepanjang saya menjalani latihan, banyak cabaran yang saya lalui. Saya terpaksa bersaing dengan peserta lelaki, di mana saya dimaklumkan terdapat 100 orang peserta, 99 adalah peserta lelaki dan hanya saya seorang saja peserta perempuan. Pada masa itu saya rasa macam-macam perasaan yang ada, rasa rendah diri, rasa kurang yakin pada diri pun ada. Tapi alhamdulillah
apabila rakam program iaitu Mutiara Teknologi menganjurkan program motivasi, saya berjaya mengatasi segala perasaan yang takut, semua tu alhamdulillah saya berjaya atasi. Pada masa yang sama, saya juga kena pandai membahagikan masa kerja, di mana saya kena membahagikan masa kerja, membahagikan masa bersama keluarga dan membahagikan masa untuk belajar. Untuk kerja elektrikal ini, bidang ini bukanlah sesuatu bidang yang mudah. Saya kena fokus dan ini kerana setiap kelalaian ataupun kecuaian yang kita buat, kita mungkin akan terdedah kepada bahaya elektrik. Saya mengambil masa beberapa bulan setelah menduduki peperiksaan, saya lulus dan berjaya memperolehi sijil kompetensi Judgement L1 daripada EIU. Dan pada masa tu saya berasa sangat gembira lah, bersyukur sangat-sangat kerana apa yang saya idamkan, apa yang saya impikan telah tercapai melalui program ini. Okey, setelah tamat program, saya melihat lebih banyak peluang kerja dan potensi untuk meningkatkan kemahiran saya. Dan saya jadikan program ini sebagai platform untuk saya memajukan diri di dalam bidang elektrik. Saya tidak berhenti di sini saja pada masa itu. Selang beberapa tahun, saya berjaya memperolehi beberapa lagi sijil kompetensi daripada EIU. Di antaranya adalah Judgement L2, iaitu kerja-kerja pemasangan talian atas. Judgement L4, kerja-kerja pemasangan solar. Building Authorized to Test, tu kerja-kerja pengujian elektrik, dan Certificate of Electrical Installation Contractor. Alhamdulillah, saya banyak mempelajari dan banyak diberi peluang melalui program ini. Saya juga telah diberi kepercayaan daripada beberapa buah institusi untuk melatih para pekerja TVET dalam program on-job training, di mana para pelajar didedahkan kepada kerja-kerja elektrik. Dan dengan adanya sijil kompetensi yang saya dapatkan ini, saya telah menerima beberapa projek seperti kerja elektrik untuk Lebuh Raya Pet Borneo dan Sarawak Energy Berhad. Kini saya lebih yakin pada diri sendiri dan perbezaan jantina bukanlah penghalang untuk saya memajukan diri. InsyaAllah perancangan saya pada masa akan datang, saya akan mengikuti latihan khusus kerja-kerja pemasangan talian voltan rendah, kabel bawah tanah dan Judgement L3. Doakan agar saya dipermudahkan urusan. Okey, sekali lagi saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana diberi peluang untuk mengikuti program TVET ini dan sokongan dan dorongan kepada saya sehingga saya berada ke tahap ini. Dan tidak lupa juga kepada rakan program Mutiara Teknologi, keluarga dan rakan-rakan, sokongan dan dorongan yang diberikan tidak akan saya siakan dan saya akan manfaatkan sebaik-baiknya. Buat adik-adik di luar sana, rebutlah peluang yang ada. Bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat hidup. Belajar bersungguh-sungguh dan teruskan berusaha. Okay, Cik. Terima kasih. Okey, baik, dengan perkongsian yang menarik tadi. Kita tengok tadi daripada saya cukup tertarik dengan ada 100 orang yang berserta tadi, cuma puan seorang aja seorang wanita. Jadi saya rasa itu pun gambaran mungkinlah kita ramai persepsi di luar sana yang mengatakan bahawa kemahiran ni laki lah kot, buat kerja-kerja tangan ni semua banyak laki. Tapi puan telah buktikan bahawa dengan keadaan puan sekarang, apa yang puan telah lakukan, perempuan tak ada isu gender dekat sini. Dalam bidang kemahiran ni tidak ada isu laki lebih baik ke, tak ada. Kan? Persaingan tu kalau kita buat
sungguh-sungguh, kita akan dapat. Dengan pembahagian masa bersama keluarganya, semua tu bukan penghalang. Jadi ini antara inspirasi yang saya nampak kepada adik-adik luar sana, terutama kepada wanita lah, kan, untuk menyambung bidang kemahiran ni. Baik, terima kasih Puan Aisyah atas kongsian tersebut. Seterusnya saya akan ke ikon yang seterusnya, iaitu Encik Tukiman bin Tunipang, personel lantikan bagi Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK, My Personnel. Encik Tukiman, boleh kita dengar apa yang perkongsian Encik Tukiman sepanjang berada dalam Ikon Tibet ni. Terima kasih. Dipersilakan. Saya Tukiman bin Tunipang, berumur 55 tahun, berasal daripada Johor. Bermulanya saya memasuki bidang kemahiran ni adalah daripada saya bersekolah daripada Sekolah Tinggi Keluang. Selepas pada SRP, saya masuki sekolah tentera, Armed Forces Apprentice Trade School pada 1982. Sehabisnya pada sekolah pertukangan Perancis Angkatan Tentera, saya ditukarkan ke TLDM Lumut pada tahun 1983 dan mengikuti kursus Elektronik Engineering bracket Komunikasi kelas 3 selama 6 bulan, dan saya selepas pada kursus 6 bulan saya ditugaskan sebagai on job training di KD Rahmat. Sehabis pada KD Rahmat selama setahun, saya ditukarkan kepada KD Perantau, kapal salah satu kapal-kapal hidrografi ya. Selepas pada itu saya mengikuti kursus kembali di KD Pelanduk, mengikuti kelas 2 untuk kursus yang sama, Elektronik Engineering bracket Komunikasi selama 6 bulan. Sehabis pada kursus kelas 2, saya ditugaskan ke kapal KT di Kepah selama 3 tahun, dan selama 3 tahun, dan selepas pada itu saya ditukarkan di SKTLDM Labuan sebagai juru teknik kanan untuk menjaga alat komunikasi selama setahun setengah, dan saya dikembalikan mengikuti kursus kelas 1 selama setahun. Sehabisnya saya mengikuti kursus, saya ditugaskan sebagai pembantu jurulatih di KD Pelanduk selama setahun juga, dan lepas pada itu saya ditugaskan ke KD Negeri Sembilan sebagai ketua jabatan Elektronik Engineering. Sehabis selama 2 tahun, dan saya selepas pada itu saya ditukarkan kepada Mindef untuk menjawat jawatan penyelia kursus dalam negeri dan luar negeri. Di dalam masa saya di Mindef, saya menyambung pelajaran ke UTM selama 3 tahun di bidang sains komputer. Habis pada itu saya menamatkan perkhidmatan pada 1997, dan saya ditawarkan bekerja sebagai project manager di Micro Communication Interline untuk semua projek-projek universiti, dan projek yang paling besar saya pegang adalah projek Angkatan Tentera, Keselamatan Angkatan Tentera, dan projek KLCC untuk untuk kabel komputer.
untuk daripada level 10 hingga ke level 88. Selepas pada tu kegawatan ekonomi kami pun tak boleh survive, and then saya buka company sendiri, dan saya mendapat kerja-kerja memasang projek solar di semua kampung-kampung asli di Perak dan Kelantan dan Johor untuk projek-projek luar bandar. Sehabis projek tu saya ditawarkan pula kerja-kerja di Naditech Corporation sebagai project manager, dan saya diberi tanggungjawab untuk mengendali sendiri projek-projek sub kerja-kerja di bawah Naditech Corporation di dalam projek HSBB, projek-projek Telekom. Dan sekarang saya ni bekerja sebagai project coordinator di ALF Sdn Bhd, dan dalam masa yang sama saya ditugaskan sebagai PP dan PPL di Perhebat dan JPK lah. Dalam bidang teknikal, pembelajaran adalah tidak akan habis sampai bila-bila. Kalau nak dikirakan umur saya dah 55 tahun, dalam masa yang sama saya meneruskan belajar lagi. Untuk adik-adik yang anak-anak yang lepasan SPM, bidang teknikal adalah bidang yang terbaik untuk anda semua. Sebab bidang ni tiada batu penghalang ataupun sekatan untuk anda lebih maju ke hadapan. Dan anda akan boleh melanjutkan pelajaran seperti mana-mana pusat-pusat pengajian tinggi yang lain sehingga ke PhD. Saya rasa itu sajalah pengalaman saya di dalam Angkatan Tentera dan di swasta, dan tak ada apa lagi lah. Okey, kita nampak penuh tadi dia punya, kalau resume tu berapa page dah tu. Panjang dia punya kisah perjalanan dia daripada kerja itu kerja ni. Nampak pada umurnya sekarang ni masih lagi meneruskan pelbagai pembelajaran, ambil apa kemahiran itu, kita nampak dia punya peluang yang ada bila menceburi bidang teknikal ni. Pelbagai peluang ada dapat, pelbagai jenis. Itulah tadi macam-macam job akan ada masuk, pindah sana pindah sini, memang pelbagai jenis lah. Jadi kepada adik-adik semua, kita lihat ini antara peluang yang kita ada. Jangan bazirkan lah. Terima kasih Encik Tegima atas perkongsian tersebut. Pesanan-pesanan kepada adik-adik, kepada anak-anak yang baru berlepas SPM tu lah. Baik, seterusnya saya akan berpindah kepada Encik Hafiz Zahar. Beliau juga daripada personal lantikan daripada JPK juga. Jadi bolehlah Encik Hafiz menceritakan sedikit. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Boleh dengar? Right. Boleh. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua viewers, para pelapis kita, kepada tenaga pengajar dan juga kru host event TES 2021. Saya berharap anda semua dalam keadaan sihat, dijauhi dari cabaran pandemik COVID yang kita sedang hadapi sekarang ni. So pertama sekali saya bersama berbesar hatilah dan berterima kasih kerana sudi menyambut saya untuk program TES yang hebat inilah, bagi memberikan peluang untuk saya kongsikan pengalaman saya bermula sehinggalah saya berjaya dalam bidang TVET ni. Right. So pertama sekali untuk saya mulakan cerita ni, saya Muhammad Afif bin Mazhar, merupakan bekas pelajar dari Akademi Bina Malaysia, cawangan Johor, tajaan daripada CID Malaysia. Di sana saya mula mencuri bidang khusus dalam pendawaian electrical. Bagi saya ABM ni merupakan sebuah institusi pembelajaran yang lebih memfokuskan kepada bidang TVET lah. So minat untuk menceburi bidang electrical ni timbul berdasarkan daripada pengalaman saya lah. Sewaktu saya bekerja sambil belajar ni di sebuah satu syarikat electrical di Keluang Johor ni, ditambah pula dengan saranan daripada adik saya sendiri, iaitu sekarang digelar TC Muhammad Isman. Adik saya juga merupakan dari bidang TVET juga.
Beliau juga salah seorang tenaga pengajar juga di ABM yang sekarang telah pun berjaya dan mendapat gelaran TC lah. So itu yang membuatkan kami bekerja-kerja bersama-sama untuk mencapai matlamat, satu tujuan. So TVET ni sebenarnya besar lah pada saya. Alright. So TC ni bermaksud Certified Technician yang ditiraf oleh MBOT dalam bidang TVET taraf profesional. Alright, dari dasar itu saya berpaling arah dan mengambil keputusan untuk mengikuti kursus pendawaian ABM di Johor selama 2 tahun, 2006 hingga 2007. Tetapi pada mulanya saya agak dilema jugalah apabila turut mendapat tawaran untuk memasuki tingkatan 6, Form 6 dan juga kursus seni visual Yayasan Pelajar Johor yang akan memberikan peluang kepada saya untuk merealisasikan cita-cita yang menjadi seorang arkitek ataupun pelukis pelana. Tapi walau bagaimanapun, selepas memikirkan peluang pekerjaan yang cerah dalam bidang kemahiran ni, saya buat keputusan saya menyertai ABM sebab ia mendorong saya untuk terus menyambungkan pelajaran di ABM lah. Selepas saja tamat pengajian pada tahun 2007, saya dapat memperolehi CJ Kompeten Bidang Bersatu lah. Bermulanya saya di situlah habis belajar daripada ABM. Tanpa membuang masa, saya mula mencari asas pakat lah, kelebihan dalam diri saya dan mula bekerja dalam keadaan sektor yang sebenar lah. Dari situlah kita dapat menilai diri dari sudut kelebihan, kekurangan untuk kita patut diasah atau ditambah baikkan lah. Dalam erti kata lain, no pain no gain, bersusah payah dahulu untuk mencapai suatu kejayaan. Saya mula mencari peluang perniagaan ni dengan mendapatkan subkontrak lah. Selepas habis belajar tu, saya mendapatkan ni peluang perniagaan ni daripada subkontrak kecil-kecilan lah untuk pendawaian satu fasa. Dari situ saya bermula. Keinginan untuk menambah ilmu ni timbul selepas hasrat untuk ke arah ke level yang seterusnya lah, dengan membuat kerja-kerja pendawaian 3 fasa pula. Kerana pendawaian 3 fasa ni, mungkin pun Puan Aisyah pun tahu pasal dalam bidang elektrikal ni, pendawaian 3 fasa ni amat sangat complicated lah. Tapi walau bagaimanapun atas dasar minat, pendirian yang ingin tahu, kita cuba cabar diri kita sendiri untuk arah yang lebih baik. Dari itu juga kita dapat belajar dalam mengenal bahan, peralatan, mesin, berkaitan skill untuk menggunakannya dengan lebih produktif. Itu kelebihan TVET lah. Jadi kalau adik-adik kat seluar sana, kalau tak faham TVET, apa yang saya terangkan insyaAllah lah berguna pada you all semua. Pada yang masa yang sama juga, teliti ingin tahu bagaimana pula dalam bidang pengurusan, bagaimana untuk menguruskan bil, sebut harga, kos-kos barangan dan juga belajar untuk plan lebih rumit yang menjadikan peralatan yang lebih sesuai. Maknanya dengan ilmu yang diperolehi ini, saya mula buat saya daftar sebuah syarikat AZTech Engineering and Services untuk menyusun semula dengan pengurusan yang lebih baik lah. Apabila peluang dan permintaan semakin meningkat, saya mula mencari tenaga pekerja mahir lah untuk berkongsi ilmu bagi mendapatkan hasil kerja yang lebih berkualiti, mendapati masa. Pada masa yang sama juga, skop pendawaian ini amat besar dan ia berkaitan rapat dengan kerja-kerja lain jugalah. Setelah sekian lama membuat kerja-kerja subkontrak ni, lebih lepas 3 hingga 4 tahun, tiba masanya saya mengorak langkah untuk menjadi kontraktor utama pula. Saya langkah ke satu step yang seterusnya, iaitu menjadi main-con lah. Tujuannya untuk ke tahap yang lebih tinggi, lebih teratur, lebih ke arah korporat, dari segi pengurusan akaun dan sebagainya lah. Pada waktu itu wujudnya detik permulaan pembuahan syarikat saya lah, tahun 2011, iaitu saya tubuhkan syarikat yang lagi satu, syarikat Idermed Resources Sdn Bhd pada tahun 2011 bersama rakan partner saya, Cik Zulkarnain Muhammad, yang juga sebagai pengarah usaha dalam syarikat tersebut lah. Syarikat ni saya bagi slogan One Idea Best Solution lah. Ya, itu slogan yang daripada syarikat saya, bermaksud kami hanya menyediakan keluarkan idea untuk solusi yang lebih produktif, inovatif dan ke arah lebih baik. Syarikat saya juga telah menjadikan antara kontraktor harapan lah dalam industri pembinaan khususnya dalam bidang elektrikal maupun mekanikal, kerana kita sangat mementingkan kualiti dan setiap pelaksanaan kerja tu dengan baik lah. Sehingga kini kita masih lagi menjaga kualiti untuk mengekalkan persepsi bahawa industri dalam pembinaan Malaysia ni adalah berkualiti dan yang terbaik.
Dalam masa itu juga saya dinobatkan Duta ABM oleh CIDB Malaysia pada tahun 2013 dan menjadi contoh dalam kalangan pelajar ABM sebagai seorang usahawan yang telah terbukti berjaya dalam bidang yang disyukuri. Selepas saya masih lagi mencari peluang ke arah yang lebih mencabar dan seterusnya memperluaskan jajahan keseluruhan Malaysia dengan menyumbang perkhidmatan yang sudah terbukti dalam berbagai sektor industri pembinaan, tidak kira sama ada electrical, mechanical, maupun civil. Seiring dengan tahap kerjaya saya juga pada masa yang sama juga turut menyambung pengajian itu, bekerja sambil belajar lah untuk mendapatkan taraf kompeten Chargeman AO dan PW4, serta secara tak langsung juga saya sambung belajar lagi dalam institusi yang sama di ABM berserta sekali dengan memperolehi kelulusan Diploma Kamera Malaysia. Saya ambil DKM lah. So daripada PW1 saya upgrade pergi ke AO, PW4 dan seiring juga dengan Diploma Kamera Malaysia. Right? Di bawah JBK lah. Seterusnya pencapaian saya pada tahun 2017, saya telah dianugerahkan oleh Perdana Menteri Malaysia terdahulu, yang itu Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak, salah seorang ikon Tibet Malaysia yang sewaktu perasmian program Tibet oleh beliau lah pada tahun 2017. Saya juga dianugerahkan atas dasar statistik pencapaian dan pendapatan syarikat yang luar biasa pada waktu itu. Alhamdulillah lah, segala hasil titik peluh selama ini telah pun mendapat imbuhan dan dilihat serta diperoki oleh pihak tertinggi dah. Apapun kejayaan saya hari ini tidak akan datang boleh tanpa usaha bersungguh-sungguh lah. Walau macam mana pun saya ucapkan jutaan terima kasih dan segala penghargaan kepada tenaga pengajar lah di ABM Johor lah dan ABM seluruh Malaysia yang menjadikan kami orang yang berguna lah. Terutamanya pada tahun 2007 saya belajar kepada Tuan Sufian lah sebagai pengurus ABM pada ketika itu, dan sekarang ni beliau sebagai CEO CIDB Holding Malaysia di sana, maka itu pada beliau. Dan tak lupa kepada pengajar saya yang terbaik lah. Setiap kali slot yang saya akan buat untuk ikon, saya akan bawa nama-nama pengajar ni. Nama-nama pengajar ni pada saya adalah ilham dan ikon kepada kita untuk kita lebih terus maju. Tanpa diorang, siapa kita? Itu di bidang Tibet pada saya besar, meluas, dan adik-adik semua boleh nampak sebenarnya Tibet ni banyak peluang dalam industri pembangunan Malaysia ni. Cuma kita perlu pilih di mana kesesuaian dan minat yang kita nak. Minat adalah lebih penting, lebih utama daripada kita mengikut saluran kawan-kawan atau orang lain. So saya juga berterima kasih lah kepada pengajar Cik Jeshang, Cik Suhaimi, Miska, dan juga terutamalah kepada adik saya sendiri lah. Dia banyak support saya dalam untuk memajukan diri daripada orang kata dia punya idea, ideologi dia yang baik, TC Muhammad Yusman lah, yang banyak membantu dalam membentuk kejayaan saya pada hari ini lah. Itulah sedikit sebanyak pengalaman yang saya dapat kongsikan bersama hari ini kepada ikon-ikon Tibet lain, kepada adik-adik semua, viewers yang lain. Semoga dapat membuka minda tentang hala tuju kerjaya dan memupuk semangat kepada semua para pelajar, kepada para pelapis kita pada masa hadapan. Dan saya ingin tekankan bahawa Tibet ni merupakan antara bidang pendidikan kelas pertama yang mempunyai cabang sangat luas di samping permintaan tinggi. So Tibet ni bukan pilihan yang terakhir, Tibet ni adalah pilihan yang utama. Kalau adik-adik tengok ataupun para penonton yang dapat lihat, pada saya, anda mungkin dah dengar saya membuat pilihan Tibet ni untuk saya tahu kemajuan, pendapatan, lumayan, pengurusan kerja dan menjadi seorang director dalam satu syarikat, menguruskan staff-staff yang ada, planning untuk kerja, everything. Nampak Tibet tu sebenarnya pendapatan dia memang sangat luar jangkaan. So jadi pada pendapat saya ini adalah lebih baik untuk adik-adik semua, untuk para penonton yang kat luar sana, viewers semua yang ada. Anda kaji, anda tengok apakah peluang Tibet ni boleh pergi lebih jauh daripada pesaing-pesaing yang lain. So oleh itu pada pendapat saya, oleh kerana itu walaupun dalam keadaan Tibet macam ni,
oleh kerana isu penularan wabak ni sekarang ni, pandemik COVID-19 ni, sukar untuk jangkakan penghabisannya bila pendidikan secara digital ni lah adalah keadaan yang paling terbaik lah dan tepat lah. Memandangkan kita sekarang ni sudah berada dalam fasa teknologi moden, kaedah pendigitalan ni wajib dipraktikkan lah. Tetapi konsep amali ataupun dalam situasi sebenar kita harus juga mempraktikkan juga untuk untuk lebih jelas. Banyak perkara yang boleh dipermudahkan lah jika kaedah pendigitalan ini dilaksanakan dengan lebih baik lah. Okey, nasihat saya kepada semua pelajar, pelatih, pelapis, rebutlah peluang yang ada kerana peluang hanya datang sekali dan sentiasa bersedia dalam apa juga keadaan. Anda mampu tentukan masa depan anda dan sampai di sini saja pengungsian pengalaman dan pendapat saya untuk semua pelajar-pelajar yang akan menjadi pelapis masa hadapan dan memberi sumbangan kepada industri pembinaan Malaysia. Saya beri sedikit kata-kata semangat kepada anda semua, kepada para pelapis semua, kepada adik-adik semua. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi menonton dan semoga apa yang dikongsikan dalam memberi manfaat kepada semua yang ada dan mendoakan para pelapis masa hadapan akan lebih berjaya dari saya, insyaAllah. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa stay safe, kekal sihat dan jaga penjarakan. Mask on. Thank you. Okey, penuh syarat dengan pesanan dan nasihat. Terima kasih Encik Hafiz. Saya harapkan kita tengok Encik Hafiz terinspirasi mulanya untuk terlibat dalam TVET daripada adiknya. Dan saya harap adik-adik di luar sana juga terinspirasi daripada Encik Hafiz untuk menyertai menceburi bidang TVET ini. Baik, untuk kita segerakan masa kita, saya terus pada ikon yang seterusnya, iaitu saya ingin menjemput saudari, kali ini saudari Nur Amirah Syafiqah untuk menceritakan sedikit kisah beliau pula. Okey, mari kita dengar sama-sama. Silakan saudari. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menjemput saya untuk menceritakan mengenai kehidupan saya. Sebelum itu saya nak kenalkan diri saya dulu. Saya Nur Amirah Syafiqah binti Azli dari Felda Mawar JK10 Pahang. Saya ni cucu Felda sebenarnya. Duduk Felda bukan senang, susah. Okay, saya sebenarnya gagal dalam pelajaran. Saya last sekali ambil Form 5. So result saya tak memberangsangkan. So kalau result tak memberangsangkan macam nak cari kerja susah. So saya sebelum ni saya jadi pengasuh taska, jaga baby je kat nursery. So saya boleh tahu pasal TVET ni ada iklan dekat saya punya Felda. Dia datang, dia buat iklan. Sebelum tu saya fikir perlu ke saya masuk TVET ni? Sebab berjaya ke saya masuk ni? Tapi rupanya saya boleh kerja. Masa saya masuk tu, saya belajar kat sana selama 6 bulan. Saya belajar dekat kuliah advance. Selepas saya dah belajar selama 3 bulan, kalau tak saya dapat tawaran kerja dekat Penang. Tapi terlalu jauh sangat dengan Pahang, saya menolak tawaran bekerja di Penang dan saya mengambil kerja di Pahang. Selepas itu saya baru bekerja dalam bidang industri ni dalam setahun lebih. Tak banyak pengalaman saya sebab sebelum ni pun saya tak bekerja dalam industri, saya hanya bekerja di taska menjaga baby saja.
Selepas saya masuk ke dalam industri, saya banyak mengubah nasib saya dan mengubah nasib keluarga saya. Dan apa yang saya ingini tercapai dan mengubah nasib saya dan mengubah nasib keluarga saya. So sebelum ni pun apa yang saya nak hanya pandai saja sebab saya tidak ada kelulusan. So sekarang ni apa yang saya nak saya dapat. So saya dapat menyelesaikan dan kebanggaan ibu bapa saya. So TVET ni sangat penting pada diri saya. Bukan untuk orang muda saja. Ayah saya sendiri yang berumur 50 pun berasal daripada TVET. Dia sekarang ni bekerja sebagai juru elektrik sekarang ni. So saya senang cerita keluarga TVET jugalah. Sebab ayah saya orang dulu belajar dekat IKBN. Lepas tu saya pula sambung masa 2019. Sebelum saya kerja di Taska, saya dulu tak buat apa-apa kat rumah, hanya menganggur saja. Lepas tu saya try untuk bekerja di Taska selama 8 bulan. Selepas itu saya nampak iklan daripada Yayasan Peneraju untuk masuk sebagai juruteknik jaminan kualiti ni. Mula saya was-was juga untuk masuk. Betul ke ni? Boleh ke saya pergi jauh? Lepas tu atas nasihat ibu dengan ayah saya cuba. Alhamdulillah saya berjaya sampai sekarang. Saya dapat mengubah nasib ibu dan ayah saya. Saya tak lama pun kerja. Okey. Nasihat saya buat adik-adik di luar sana, TVET ni sangat penting. TVET ni sangat penting untuk bagi lebih peluang pekerjaan. So jangan sia-siakan TVET ini. So adik-adik yang lepas SPM boleh cuba untuk cara masuk TVET ini. So kalau ada tawaran jangan lepaskan peluang yang ada. So lepas saya masuk program TVET ini saya nampak kelebihan saya ke mana ada saya dah nampak tuju perjalanan saya. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Amira. Kita tengok ya apa nama bukannya beliau gagal akademi dan kemudian bekerja tahun 2007 dan dengan disebabkan TVET dia punya masa depan dia berubah, dapat membanggakan keluarga, dapat membantu keluarga. Jadi kepada adik-adik yang rasa yang keadaan pun lebih kurang sama, jangan putus asa, pilih TVET sebagai pilihan pendidikan anda seperti saudari Amira sebentar tadi. Baik, sungguh terima kasih banyak. Seterusnya saya serahkan kepada Puan ke Cik Wafa Sohaila, license aircraft certifier, bukan biasa-biasa. Boleh asalnya silakan nanti Puan boleh bagi tahu ataupun Cik boleh bagi tahu apa Puan ke Cik. Okay. Terima kasih. Dipersilakan. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator. Nama saya Wafa Sohaila binti Hussein. Saya masih cik lagi. Hari ini saya ingin berkongsi tentang pengalaman saya sebagai seorang juru teknik pesawat berlesen. Tapi sebelum tu saya ingin berkongsi dengan anda semua tentang perjalanan saya sebagai seorang lepasan SPM yang menyertai Yayasan Peneraju. Maksudnya saya straight masuk ke industri TVET ni. Jadi
Saya ingin berterima kasih kepada Yayasan Peneraju kerana program yang dikelolakan oleh Yayasan Peneraju adalah merupakan salah satu program yang agak menyeluruh. Kenapa saya cakap menyeluruh? Adalah kerana sebagai seorang lepasan SPM, saya agak bimbang sebab saya pun ada masalah kewangan. So untuk melanjutkan pelajaran tu bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi alhamdulillah saya daftar dalam program Yayasan Peneraju dan pada waktu itu sangat banyak sambutan. Jadi ramai, ada yang berkelayakan, ada yang diploma, ada yang ijazah, tapi saya datang sebagai seorang lepasan SPM. Jadi saya sangat-sangat berterima kasih pada Yayasan Peneraju kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk menyertai program tersebut. Jadi program yang saya sertai ialah program Peneraju Skill Licensed Aircraft Technician. Jadi sebagai Licensed Aircraft Technician, untuk program tersebut Yayasan Peneraju telah melakukan satu gerak yang baik, iaitu mereka bekerjasama dengan Malaysia Airlines Engineering Training Center. So Malaysia Airlines Engineering Training Center ni adalah saya boleh katakan sebagai one stop center kerana Malaysia Airlines Engineering Training Center dia bukan sahaja menyediakan teori, mereka juga melatih pelajar dari segi praktikal. Jadi saya sebagai seorang pelajar, saya tak perlu nak peningkan diri untuk fikir nak exam dekat tempat lain. So dekat Malaysia Airlines ni, Malaysia Airlines Engineering Training Center, saya boleh ambil exam, saya boleh buat praktikal. So praktikal ni adalah satu kira boleh dikatakan satu keperluan untuk program tersebut sebab untuk mendapatkan lesen, ini adalah lesen yang saya cuba dapatkan. Jadi untuk dapatkan lesen tu kita perlu ada teori dan praktikal. Dan praktikal tu dijalankan untuk mendapatkan work schedule. Dan work schedule tu hanya boleh kita hanya boleh dapatkan work schedule melalui maintenance organisation ataupun airline. Mana-mana airline kerana di kertas kerja tersebut kita perlu dapatkan stamp daripada engineer untuk mengesahkan yang kita dah melakukan latihan ataupun pekerjaan tersebut. Jadi alhamdulillah selepas 3 tahun sesi latihan, saya dapat alhamdulillah dapat lesen saya pada Jun 2017. Jadi selepas saja tamat latihan, alhamdulillah juga Malaysia Airlines telah membuka peluang pekerjaan kepada orang ramai. Peluang pekerjaan tu sangat umum, semua orang boleh apply through online. Jadi saya apply dan saya dapat temuduga untuk masuk temuduga pada Ogos 2017. Dan selepas saja temuduga, saya mendapat tempat di Malaysia Airlines dan start kerja di Malaysia Airlines pada September 2017. Jadi untuk pelajar, untuk seseorang technician yang masuk ke dalam Malaysia Airlines pada umur yang agak muda, pada saya 2017 saya berumur 21 tahun. Mungkin orang akan cakap umur 21 tu tak cukup muda, tapi untuk mendapatkan lesen tu untuk dapatkan lesen ni umur minimum untuk mendapatkan lesen ini adalah umur 21 tahun. Jadi 21 tahun tu dikira sangat-sangat muda. Jadi saya dah bekerja di Malaysia Airlines selama 3 tahun.
Um, okay, alamak, salah. Tai. Bekerja di Malaysia Airlines pada September 2017. Saya terus apply untuk mendapatkan approval saya, iaitu approval untuk first type rating saya adalah 737-800. Dan 737-800 adalah kapal yang digunakan oleh Malaysia Airlines untuk pergi ke kebanyakannya untuk domestic flights. Kemudian saya mendapatkan second type rating saya iaitu A350 pada April 2019. Dan akhir sekali saya mendapat saya type rating pada Februari 2020, iaitu saya mendapat A330-300 dan juga fighter. Fighter adalah kapal kargo. Jadi untuk pengalaman saya sebagai seorang juruteknik pesawat berlesen, sememangnya ia satu pengalaman yang agak mencabar. Dalam bidang engineering, engineering ialah satu pekerjaan yang didominasi oleh kaum lelaki. Jadi ianya agak janggal untuk seorang perempuan berada di dalam engineering. Tapi ianya juga adalah satu pengalaman yang menyeronokkan kerana Malaysia Airlines telah menghantar saya untuk bertugas di beberapa lokasi, seperti di Kuantan. Saya di sana menggantikan seorang engineer di Kuantan selama sebulan. Jadi kemudian selain daripada ditugaskan di stesen, saya juga ditugaskan untuk mengikuti kapal untuk pergi ke Perth, Australia, Manila, Madras, India, Sri Lanka, Pekanbaru di Indonesia. Jadi banyak pengalaman-pengalaman yang manis compared to yang pahit. Jadi untuk nasihat saya pula untuk pelajar-pelajar di luar sana, anda perlulah merebut peluang untuk mendapatkan pengajian di institusi pendidikan, terutamanya yang menyediakan pembiayaan, kemudahan pembiayaan. Jadi tak perlu nak risau jika anda di zaman dahulu anda berikan alasan mengatakan bahawa anda mungkin ada kesukaran masalah kewangan, tapi dengan zaman sekarang ni, dengan adanya MARA, PTPTN, so dia tak ada erti kata masalah lah. Semuanya boleh dengan sedikit kaji selidik. Jadi adik-adik perlu lebih kaji peluang pekerjaan. Even masa saya bekerja, masa saya study, untuk menjadi seorang juruteknik pesawat berlesen ni, lesen tu baru diperkenalkan oleh Jabatan Penerbangan Awam Malaysia. Jadi bila dia baru diperkenalkan, maksudnya tak ramai lagi yang ada dalam bidang tu. Jadi masa saya adalah orang yang ke-199.
Tahun lepas saya bertanya pada pelajar yang baru mendapatkan lesen mereka, sudah ada 400 orang. Jadi sebab itulah saya nasihatkan untuk kaji peluang. Sebab kalau ada peluang pekerjaan tu daripada macam masa zaman saya hanya perlu bersaing dengan 199 orang ni saja. Tapi untuk yang baru dapat lesen tu tahun lepas, mungkin ada sedikit masalah sebab ada 400 orang compared to saya yang hanya perlu bersaing dengan 400 orang. Selain tu, nasihat saya adalah untuk saya tahu agak TVET ni bukanlah pilihan pertama setiap pelajar. Semua pelajar mesti nak belajar overseas, semua takut. Sebab even saya pun ada terasa bimbang bila makcik-makcik akan tanya belajar kat mana, takkan dulu belajar kat MRSM tak study overseas. So abaikan apa orang cakap sebab hanya anda yang tahu apa yang anda mahir dan apa yang kelemahan diri anda. Jadi go for what you think is good for you. So makcik-makcik bila macam sekarang saya dah dapat pekerjaan di Malaysia Airlines. Makcik-makcik tu sekarang dah tak tanyalah tak belajar overseas sebab makcik-makcik tu yang datang balik tanya ada tak tiket free. So for me, selagi buat apa yang anda rasa anda boleh compared to dengar cakap orang sampai bila-bila pun kita takkan happy. Sebab saya pun rasa bimbang masa saya lepas SPM sebab kebanyakan kawan-kawan pergi convocation dan kita pun rasa agak tertinggal. Tapi at least sekarang saya dah ada kerja dan saya dapat bantu family saya. Jadi saya rasa itu saja daripada saya. Alright, padat questionnya. Terima kasih Cik Wafa. Itulah kepada adik di luar sana, jangan rasa macam kalau kita ada kekangan wang ringgit dan sebagainya kita tak ada peluang. Tapi orang kata apa, cuba banyakkan kaji selidik lebih lagi dan usaha, dan itu paling utamalah usaha untuk semua, dan ketepikanlah apa persepsi orang kata. Yang penting kita punya usaha. Tengok seperti Cik Wafa sekarang, rezeki tu di mana-mana lah. Jadi itulah, tak nak buang masa lagi. Kita ke akun kita yang terakhir. Saya tengok tengah pakaiannya dalam kereta lagi. Oish, ini tengah shift ke apa? Tengah break ke apa kan? Jadi itulah, saya terus kita bagi ruang kepada saudara Fajrul Omar. Boleh terus mula. Takut macam busy je tu. Sila. Terkeluar pula. Kau macam mana? Saya Bedrul ada? Masih ada lagi? Kita masih lagi ni bertayang di okey. Cik Bedrul boleh. Sila. Dengar tak? Boleh. Okey, semua dengar sebab line saya macam teruk sikit ni. Moderator, dengar tak suara saya? Boleh. Boleh dengar Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Tuan Moderator dan kepada pihak penganjur yang menjemput saya ke sesi inilah. So, Alhamdulillah, saya dah dengar semua perkongsian daripada kawan-kawan tadi, semuanya hebat-hebat belaka lah. Jadi, nama penuh saya Muhammad Fajrul Omar bin Muhammad Rizwan.
berumur 27 tahun, belajar sama dengan saudara Mio di UniKL MIMET lah, jurusan Electrical Elektronik. Saya dapat offer untuk join program Yayasan Peneraju Scuba Instructor ni tahun 2015. Untuk jadi seorang scuba cikgu instructor lah, cikgu scuba lah orang cakap. And then that time pun memang saya dah berkecimpung dalam bidang diving ni since daripada universiti lagi, sebab dekat universiti kita ada club diving. Jadi saya dah start involve and dah start tahu pasal dunia diving ni macam ni, sebab at the first place saya memang minat kerja-kerja marine underwater ni, tapi tak ada peluang sebab macam semua orang tahu kos nak jadi seorang penyelam sangat-sangatlah mahal, which is saya tak mampulah untuk that time. Jadi macam bidang diving ni dia lain lah, walaupun kita dengar ayat diving tapi skop kerja semua berbeza-beza. Ada yang macam yang saya dapat sponsor is recreational diving, iaitu scuba rekreasi. Kita mengajar menyelam di pulau-pulau. And ada juga kalau you guys tengok yang ada orang buat underwater welding, yang kerja dekat offshore kapal, itu kita panggil commercial diving. Dan ada juga kalau you guys tengok yang macam combat. Combat ni more kepada tentera lah, polis, apa semualah. Jadi setiap bidang diving ni dia mempunyai latihan yang berbeza lah. Tapi alhamdulillah lah saya dapat sponsor untuk jadi scuba instructor. Lepas pada saya habis tamat je kursus tu, saya bekerja di Pulau Perhentian selama setahun kalau tak silap saya. Setahun lah. Lepas tu dalam 2016 saya decide untuk keluar daripada Pulau Perhentian and buat sendirilah, which is company sendiri, Black Pearl Dive Team. And kita offer untuk orang mengajar belajar scuba dengan kita lah. Dengar Dengar. Teruskan, boleh. Alright. Lepas tu bila saya dah start keluar daripada Pulau Perhentian, 2017, 2018 and 2019 saya memang keluar masuk pulau lah. Pergi Pulau Perhentian, Pulau Tioman, mengajar student. And student-student saya that time salah seorang dia macam semua kenal Farah Fauzana, Faizal, FBI. Itu pun semua student-student saya lah. Jadi 2018 bila saya dah buat scuba recreational ni, that time memang semua bagus lah. Student kita pun every month ada 20 packs, 30 packs saya mengajar. Tapi saya tengok ada satu problem dekat bidang ni, iaitu saya ada limit bekerja. Maksudnya bila kita main dengan laut ni, kita ada musim monsun. Jadi bila monsun, saya tak dapat nak bekerja. Sebab apa? Pulau-pulau semua tutup. Lepas tu kalau tutup pula bukan sekejap monsun ni. Daripada bulan 11 sampai bulan 3, dekat 5-6 bulan. Jadi apa that time saya fikir, saya nak kena switch, cari benda lain yang boleh support saya waktu monsun. Time tu lah bila saya duduk dengan kawan-kawan yang mana yang jadi commercial diver sebelum ni, yang duduk offshore. Dia kata, Fajrul, why not kau buka division ataupun cabang untuk buat commercial diving ni. Tapi that time saya tak berapa yakin sebab commercial diving ni, ini bukan orang kata industri yang biasa. Dia melibatkan projek yang besar, equipment dia yang mahal. Jadi time tu saya macam okey lah, boleh lah nak try kita buat commercial diving ni, tapi memang saya hanya buat kerja-kerja yang simple lah. Contoh macam potong tali dekat propeller kapal. Kiranya apa benda yang berkenaan nak buat kerja dalam air, itu kita panggil sebagai commercial diving lah. Sebab memang saya nampak opportunity bila commercial diving ni sangat besar lah. And then dia punya orang kata kompetitor dalam bidang ni pun semua bapak-bapak jerung lah. Kalau setakat macam kita ni, anak-anak bilis ni memang susah lah nak survive kan. Tapi rezeki Allah,
orang kata Tuhan nak aturkan perjalanan hidup ni, 2019 saya dapat peluang untuk buat bekerjasama dengan satu main contractor di KL. Main contractor tu dia dapat job untuk tenggelamkan pipe di Sungai Johor. Kalau siapa yang pernah pergi Johor, sebelum nak pergi Pengerang tu ada lalu satu jabatan panjang macam Jabatan Pulau Pinang. Kat situ bawah tu dia ada pipeline tau, daripada Pengerang nak pergi ke, saya tak sure pergi mana. Dalam sungai tu ada pipeline tu. So diorang nak tenggelamkan dalam sungai. Jadi diorang perlukan diver untuk buat kerja tu. And then my friend yang main contractor tu, dia jumpa saya cakap, "Fazrul, kau nak buat tak kerja ni kan?" So saya pun macam, yelah, project value besar and saya pula tak ada pengalaman. Tapi apa yang saya nak beritahu adik-adik sekarang ni, jangan takut ambil risiko. Sebab apa? Risiko tu kadang-kadang dia akan melonjakkan kita naik ke atas. Lepas tu saya macam tak fikir panjang, saya cakap, "Okay bro, aku boleh buat kerja ni. Give it to me lah, this contract." So alhamdulillah kerja tu berlangsung selama 62 hari dan kita berjaya lah buat habiskan that project. Kita tenggelamkan pipeline tu di dasar sungai, kita tenggelamkan dalam seabed lah. Lepas tu start daripada habis je projek tu, alhamdulillah saya dah ada aset saya sendiri. Barang commercial diving ni saya habis beli around dekat 150,000 lah barang-barang untuk buat kerja saja, machinery dia kan. Lepas tu 2019, lepas tu 2020 kebetulan pula kita ada pandemik. Bidang rekreasi sebelum tu saya tak tinggal lagi sebab saya dah ada team yang boleh manage. Tapi nak dijadikan cerita, lepas saja pandemik tu memang terus aktiviti scuba ni terus kena cut lah sebab dia bidang travel kan, duduk dalam bidang tourism. So tak boleh nak keluar apa-apa semua, memang terus mati macam tu je bisnes saya tu. Alhamdulillah lah, orang kata perjalanan Tuhan atur tu dah cantik. Waktu 2019 saya dah ada division yang commercial diving ni. So sebab dia commercial diving ni dia kira essential service yang diperlukan lah. Waktu PKP hari tu saya still ada job. Ada kapal panggil untuk buat inspection. Lepas tu job kerja yang paling saya tak boleh lupa waktu PKP bulan 3 tahun lepas, dekat Perak ada satu construction site nak buat rumah. Ada bulldozer tenggelam dalam tasik. Kalau siapa tahu dekat area UTP tu banyak tasik. Ada salah satu tasik dia tu ada nak kena buat nak buat rumah. Dia punya bulldozer tu tenggelam dalam tasik tu. Jadi tim saya dipanggil untuk mencari bulldozer yang tenggelam dalam tasik tu untuk dinaikkan semula lah. Jadi sampai sekarang 2021 saya dah tinggal sikit bidang yang recreational tu. Saya more fokus kepada subsea ni sebab market dia lebih besar. And then klien pun dah start letak kepercayaan kat kita. Saya dah banyak engage dengan company-company kapal, port-port di Malaysia ni. Kita buat kerja-kerja diving ni. And insya-Allah saya juga nak minta doa daripada rakan-rakan. Tahun ni kita akan masuk market barulah, iaitu offshore lah. Saya tengah mencuba dengan tim saya untuk kita bekerjasama dengan syarikat-syarikat besar macam Petronas untuk main job offshore pula lah. Jadi apa nasihat saya dengan orang di luar sana, kita jangan takut nak mencuba. Sebab dulu pun saya takut. Saya buat cakap, gila diving ni dah lah barang mahal, gaji mahal lah apa semua kan. Mustahil lah aku boleh buat kan. Tapi InsyaAllah 3 benda kalau korang pegang, doa, usaha, tawakal, boleh. Jangan tak percaya pada diri lah. Jadi sekarang ni saya baru 27 tahun. Staff saya ada dalam 5 orang and kita boleh survive lah, insyaAllah. Doakan saya lah. So itu sajalah.
daripada saya. Okey, terima kasih kepada saudara Fajrul, diver kita. Dia orang kata apa, TVET ni bukan sahaja kita boleh orang employ kita, orang ambil kita bekerja. Kita pun boleh gunakan kepakaran kita untuk buat kita bisnes. Jadi kita tengok macam Encik Fajrul tadi cakap sampai kalau boleh nak pergi ke offshore international semua. Jadi sungguh hebat, menginspirasi. Yang penting doa, usaha, tawakal lah. Itu dia punya pegangan dia. Baik, maka sudah selesai semua ikon yang ada. Jadi untuk saya wrap up semua, sebenarnya kalau boleh saya nak minta semua ikon yang ada sekarang, kalau boleh boleh tak kalau saya ulang balik round tadi semua, bagi dalam bentuk satu ayat, mungkin dalam 20 saat. Penutup akhir satu ayat. Nasihat-nasihat inspirasi kepada adik-adik di luar sana. Satu ayat dalam masa bukan 20 saat. Masing-masing boleh sampaikanlah dalam padat dan ringkas. Boleh ya? Okey, kita mulakan balik dengan Encik Mio, saudara Mio. Okey, semua alhamdulillah kami semua dah dalam bidang TVET ni dah berjaya semua, alhamdulillah. Jadi bila lagi untuk anda? Untuk saya, untuk semua, saya tunggu dalam industri ni. Jadi kalau kita berjumpa, insya-Allah kita akan berjumpa. Itu saja dari saya. Baik. Mantap, padat. Adik-adik, jangan lupa jumpa Encik Mio nanti. Dah masuk kapal nanti, mana tu jumpa dalam kapal. Okey. Okey, seterusnya kepada Puan Aisyah. Untuk adik-adik di luar sana, rebutlah peluang yang ada, bersungguh-sungguh dalam mencapai matlamat hidup, belajar bersungguh-sungguh dan teruskan usaha. Okey, terima kasih Puan Aisyah. Encik Tukiman, ada apa-apa pesanan? Kepada anak-anak semua, bidang TVET dan kemahiran, sahutlah cabaran dan rebutlah peluang. Peluang tidak akan mencari kita. Kita yang kena cari peluang. Itu saja. Alright, terima kasih Encik Tukiman. Encik Hafiz. Baik. Nasihat saya kepada semua pelajar. Nasihat saya kepada semua pelajar, berlatih atau berlapis. Rebutlah peluang yang ada kerana peluang hanya ada datang sekali saja. Dan sentiasa bersedia dalam kedua keadaan, anda mampu tentukan masa depan anda sendiri. Kata-kata semangat untuk saya, kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal, tetapi sebaliknya ia datang daripada semangat dan tidak pernah mengalah. Itu saja daripada saya. Ya, semangat dan jangan give up. Baik, seterusnya Cik Amira kita, saudari Amira. Dengan adanya program TVET ini, remaja-remaja boleh dapat peluang pekerjaan yang lebih mendalam. Jangan lepaskan peluang yang ada, rebutlah peluang yang ada. Sebab zaman sekarang ni memerlukan kemahiran yang tinggi. Okey, selamat maju jaya. Terima kasih. Baik, betul. Setuju tu Amira. Okey, Cik Wafa. Nasihat saya pada adik-adik di luar sana, walaupun tak dapat program yang diharapkan, jangan putus asa. Dan tak salah untuk kita mula dari bawah. Itu saja dari saya. Dan jika ada apa-apa persoalan tentang aviation, boleh tanya dengan saya. Alright, get ready. Jangan ada yang tanya identifikasi kita je. Okay. Seterusnya yang terakhir, saudara Fajrul, boleh bagi kata ringkas. Untuk adik-adik yang dekat luar sana, jangan, satu je lah pesan saya, jangan takut nak bermimpi lah ataupun berangan, sebab apa yang saya dapat hari ni hasil daripada saya berangan dululah. Jadi jangan takut, Allah is the best planner. Keep doa and tawakal lah, insyaAllah ada rezeki nanti. You guys boleh berjaya. Baik, terima kasih Cik Fajrul dan terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada Cik Wafa, terima kasih kepada saudara Amira, terima kasih Cik Hafiz, terima kasih kepada Puan Aisyah, terima kasih kepada Encik Tukiman dan kepada Encik Mio.
dan Cik Musamman tadi. Terima kasih semua kerana atas perkongsian sebentar tadi. Saya pun tak mampu nak wrap up semua sekali sebab terlampau banyak perkara yang ingin dapat dikongsi cepat untuk disampaikan kepada adik-adik di luar sana. Saya rasa yang penonton-penonton di luar sana faham dan ambil maklum tentang perkara tersebut dan mungkin dah ada yang semangat dia telah berubah-ubah. Jadi apa tunggu lagi, macam saudara Mel cakap, apa tunggu lagi, boleh terus mana-mana pendaftaran yang boleh untuk terima Tibet, pergilah, go lah, apa yang kita minat, go lah. Jadi kami pun di test 2021 pun kita ada satu bahagian di exhibition di mana ada beberapa berpuluh-puluh institusi Tibet yang ditawarkan, boleh go terus ke situ. Kalau dalam virtual event, virtual live tersebut, pergi ke exhibition, boleh tengok semua jenis, berbagai jenis institusi yang anda boleh minat. Go dan dalami inilah dan sertai Tibet sebagai masa depan anda. Baik, itu saja daripada pihak kami, pihak penganjur. Minta maaf apa yang kurang. Saya sangatlah terharu, sangatlah terinspirasi. Saya pun bukan daripada aliran Tibet, tapi bila tengok cakap ni rasa rugi, nak ketuk kepala lah. Apa tak masuk Tibet. Jadi kepada adik-adik yang di luar sana, jadikan Tibet sebagai pilihan utama anda bagi masa depan. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain hari, di lain masa untuk event yang seterusnya, martabatkan Tibet, digital education, future, the new future. Sekian sahaja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.